Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, grup kami memilih tajuk Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam isu pengurusan stres dan burnout dalam kalangan petugas barisan hadapan semasa pandemik 2019. Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Nur Akilah Syara'im binti Ayub, nombor kad matrik 290219, dan ahli kumpulan saya ialah Muhammad Azrin bin Nasiruddin 290384, dan Muhammad Amirul Aizat bin Syamsul 290407. Okey, saya kenalkan dulu pengenalan. Okey, isu stres dan burnout dalam kalangan petugas kesihatan telah menjadi tumpuan sejak pandemik COVID-19 yang memaksa mereka menghadapi tekanan beban kerja berat serta risiko yang tinggi. Burnout melibatkan keletihan fizikal, emosi dan mental, tekanan kerja yang berterusan dan menjadi isu serius di sektor kesihatan Malaysia. Petugas juga terpaksa bekerja bersekitaran yang mencabar, kekurangan sumber dan berhadapan dengan kematian rakan sekerja. KKM telah mengambil langkah untuk menangani stres dan burnout, namun perlu memperhalusi insentif bagi keberkesanan jangka panjang. Pengurusan stres ini penting untuk memastikan prestasi dan kesejahteraan pekerja dalam sektor kesihatan itu berterusan. Teori-teori yang berkaitan untuk memahami burnout dan stres petugas barisan hadapan KKM. Teori motivasi Maslow dan teori stres kerja boleh diaplikasikan. Teori motivasi Maslow, hierarki keperluan. Okey, yang pertama, keperluan fisiologi. Petugas barisan hadapan ini sering mengabaikan waktu mereka seperti rehat yang mencukupi kerana tekanan kerja dan beban kerja yang terlampau menyebabkan mereka tidak cukup rehat. Kedua, keperluan keselamatan. Kerana waktu masa COVID dulu, ada masa awal tu diorang kekurangan sumber seperti pakai PPE dan risiko untuk jangkitan COVID pada mereka dan menyebabkan mereka akan berasa bimbang dengan keselamatan mereka sendiri. Ketiga, keperluan sosial. Stres kerja yang berlebihan menjejaskan hubungan sosial, moral dan motivasi petugas. Keempat, keperluan penghargaan. Kurangnya penghargaan terhadap mereka semasa pandemik mempercepat burnout mereka dan stres. Dan yang terakhir, kendiri beban kerja yang berat menyebabkan petugas sukar membuat keputusan sendiri, menyumbang kepada burnout. Okey, teori stres kerja. Teori stres kerja ni dia menekankan hubungan antara tuntutan kerja yang tinggi, kemampuan individu yang untuk mengatasinya. Stres kronik berlaku apabila tuntutan kerja melebihi sokongan dari organisasi itu sendiri ataupun rakan sekerja. Petugas barisan hadapan KKM ni menghadapi tekanan besar semasa pandemik seperti beban kerja, kekurangan sumber dan waktu kerja yang terlalu panjang. Ada juga sampai kerja lebih daripada 12 jam. Dan sokongan melalui kaunseling, cuti rehat dan persekitaran kerja selamat dapat membantu untuk mengurangkan stres bagi pihak mereka. Dan menurut model demand control oleh Carets, stres meningkat apabila pekerja tidak mempunyai kawalan terhadap beban kerja seperti yang dialami petugas kesihatan sepanjang pandemik COVID-19. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Muhammad Azrin bin Nasiruddin dan nombor matrik saya 290384. Baik, saya akan membentangkan berkaitan pengurusan burnout dan stres dalam kalangan petugas kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ketika pandemik COVID-19 serta berkaitan dengan implikasinya. Sepanjang pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memainkan peranan penting dalam menangani isu burnout dan stres yang dialami oleh petugas kesihatan. Mereka ini terpaksa berhadapan dengan beban kerja yang berat, risiko jangkitan yang tinggi dan tekanan emosi akibat jumlah kematian yang tinggi. Oleh itu, KKM telah mengambil beberapa inisiatif untuk mengurangkan kesan negatif ini. Antaranya adalah yang pertama, penubuhan pasukan psikososial KKM.
Salah satu langkah utama ialah penubuhan pasukan psikososial KKM. Dalam pasukan ini terdiri daripada ahli psikologi klinikal dan kaunselor yang boleh memberi sokongan psikologi kepada petugas kesihatan. Sebagai contoh, petugas yang mengalami keletihan melampau mahupun kemurungan boleh mendapatkan kaunseling secara individu ataupun berkumpulan. Langkah ini dapat membantu mereka pulih secara mental dan terus bekerja dalam keadaan yang lebih stabil. Yang kedua adalah pemberian cuti khas dan pengurusan beban kerja. KKM juga ada memperkenalkan skim cuti khas bagi petugas kesihatan yang mengalami burnout. Selain daripada itu, mereka ada menambah bilangan petugas kesihatan melalui lantikan kontrak sementara bagi mengurangkan beban kerja. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangkan tekanan fizikal dan mental, yang mana ianya selari dengan teori job demand control oleh Karaset, yang ianya menunjukkan bahawa kawalan terhadap beban kerja dapat mengurangkan kesan stres. Yang ketiga adalah program kesihatan mental untuk pekerja. KKM melancarkan program kesihatan mental yang merangkumi seminar kesedaran, amalan mindfulness dan senaman. Petugas kesihatan diberi panduan untuk mengenal pasti tanda-tanda burnout dan mengamalkan teknik untuk menguruskannya, seperti teknik pernafasan dan meditasi. Program ini dapat meningkatkan kesejahteraan mental petugas selain membantu mereka berhadapan dengan cabaran kerja. Yang keempat adalah penghargaan dan pengiktirafan kepada petugas kesihatan. Kerajaan Malaysia turut memberi penghargaan kepada petugas barisan hadapan dengan insentif khas dan bonus. Langkah ini selaras dengan hierarki keperluan Maslow, di mana penghargaan dapat meningkatkan motivasi pekerja dan kesejahteraan petugas. Pengiktirafan ini juga dapat memberi kesan positif terhadap prestasi kerja mereka. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan implikasi pengurusan isu burnout dan stres. Pengurusan burnout yang efektif mampu memberi kesan positif kepada, khususnya kepada petugas kesihatan, organisasi dan sistem kesihatan negara itu sendirilah. Namun jika ianya tidak diurus dengan baik, ia mampu menjejaskan kesejahteraan mental, prestasi serta kelangsungan perkhidmatan kesihatan di dalam negara kita lah. Yang pertama adalah kesejahteraan mental dan fizikal petugas kesihatan. Burnout yang tidak diuruskan dengan baik, ianya boleh memberi impak besar terhadap kesejahteraan mental dan fizikal petugas, yang mana ianya boleh mengakibatkan masalah kemurungan, keletihan melampau dan kesilapan klinikal, yang mana sekaligus ia mampu untuk mengancam keselamatan pesakit. Yang kedua adalah pengurangan prestasi dan produktiviti. Burnout yang berterusan mampu mengurangkan produktiviti dan prestasi petugas kesihatan. Ini menyebabkan penurunan kualiti perkhidmatan dan kesilapan pengurusan pesakit, yang mana ia boleh menjejaskan reputasi KKM sebagai penyedia perkhidmatan yang berkualiti di dalam negara kita lah. Seterusnya yang ketiga adalah kesinambungan sistem kesihatan dan kos pengurusan. Burnout boleh meningkatkan turnover dalam kalangan petugas kesihatan,
Ianya diburukkan lagi dengan masalah kekurangan kaki tangan. Selain itu, kos pengurusan kesihatan terus meningkat akibat rawatan untuk petugas yang terjejas dan kehilangan produktiviti. Yang keempat adalah implikasi jangka panjang terhadap dasar kesihatan awam. Burnout dalam kalangan petugas kesihatan ianya turut memberi kesan terhadap pembangunan dasar kesihatan awam di dalam negara kita lah. Jika ianya tidak tangani secara menyeluruh, ia akan menjadi beban jangka masa panjang kepada sistem kesihatan di dalam negara ini. Oleh itu, apa yang dapat saya simpulkan ialah pengurusan burnout dan stres dalam kalangan petugas kesihatan semasa pandemik COVID-19 ini sangatlah penting demi kesejahteraan individu selain keberkesanan sistem kesihatan itu sendiri. Langkah-langkah seperti sokongan psikologi, pemberian cuti dan penghargaan haruslah diteruskan bagi mengekalkan motivasi dan produktiviti petugas khususnya di sektor Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Aizat bin Syamsul. Nombor matrik saya 290407 dari Pusat Ipoh. Untuk cadangan penambahbaikan dalam menangani masalah burnout petugas kesihatan KKM. Yang pertama adalah memperluaskan sokongan psikologi berterusan. Walaupun sokongan psikososial telah diberikan, KKM boleh memperluaskan lagi perkhidmatan psikologi ini kepada lebih ramai petugas, terutamanya di petugas yang bertugas di kawasan luar bandar. Seperti platform digital seperti telemedicine boleh membantu meningkatkan akses. Yang kedua, latihan pengurusan stres dan burnout. KKM boleh memperkenalkan latihan berterusan dengan merangkumi teknik pengurusan masa dan mindfulness. Ini mungkin akan membantu petugas kesihatan menguruskan stres dan burnout dengan lebih berkesan. Yang ketiga, menambah bilangan petugas yang tetap. Penambahan kaki tangan kesihatan tetap adalah kritikal bagi mengurangkan beban kerja yang tinggi. Ini boleh mengurangkan tekanan dan membantu dalam kestabilan kerja jangka masa panjang. Yang keempat, program pengiktirafan yang lebih menyeluruh. Selain daripada insentif kewangan, pengiktirafan bukan kewangan seperti anugerah prestasi dan promosi berdasarkan merit boleh meningkatkan motivasi petugas kesihatan. Yang kelima, polisi kerja yang fleksibel. KKM boleh memperkenalkan polisi kerja yang fleksibel seperti pengurangan waktu kerja atau penyesuaian jadual petugas dengan membantu petugas kesihatan menguruskan tekanan mental dan fizikal dengan lebih baik. Kesimpulan yang kita boleh buat, KKM perlu mengambil pendekatan yang menyeluruh untuk menangani isu burnout dan stres inilah. Ini termasuk sokongan psikologi berterusan, latihan pengurusan stres, penambahan kaki tangan dan pengiktirafan yang lebih menyeluruh. Langkah-langkah ini akan memastikan kesejahteraan petugas kesihatan terjaga dan membantu meningkatkan keberkesanan sistem kesihatan negara dalam era globalisasi ini. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.